Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Kementerian Kerja Raya antara tulang belakang bagi pelaksanaan projek-projek dan juga pembangunan di seluruh negara, dan pastinya menteri yang bertanggungjawab mengendalikan portfolio penting dan kanan ini akan memberikan tumpuan khusus bagi memastikan projek yang sudah pun dilakukan perancangannya dan juga pemantauan dan juga melihat penilaian beberapa perkara akan menjadi lebih kritikal, lebih fokus dan sebagainya. Jadi saya amat berbangga pada petang ini, pada malam ini, yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi ataupun Datuk Seri Alex bersama saya pada malam ini, Menteri Kerja Raya. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami di Astro Awani walaupun sudah pun bertukar portfolio. Ya, terima kasih. Datuk Alex, Datuk Seri, selepas beberapa bulan memegang portfolio besar ini, sebelum ini di bawah portfolio Datuk Seri melihat harga barang, pemantauan ataupun barangan keperluan asas rakyat setiap pelosok negara ataupun di seluruh negara. Tetapi apabila masuk saja pejabat Kementerian Kerja Raya, apa perbandingannya? Apa perasaan Datuk Seri Alex? Saya terus teranglah, saya berasa lega lah. Bukan apa, mungkin seperti mana semua sedia maklumlah, di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan pada ketika itu dinamakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna. Memang kita setiap hari, setiap masa lah, sepanjang hari, sepanjang masa berdepan dengan cabaran di mana kenaikan kos sara hidup yang sangat-sangat berkaitan dengan rakyat, iaitu harga makanan dan sebagainya, khususnya ayam, telur, minyak masak dan sebagainya. Jadi memang saya akui setiap hari kita memang ada masalah yang kita dapat terima daripada saluran-saluran yang kita sediakan untuk aduan daripada rakyat. Ya, Datuk Seri Alex, apabila memasuki kementerian besar ini, Kementerian Kerja Raya, kata pun sementara itu kita berhadapan dengan musim monsun timur laut. Datuk Seri dan juga rakan-rakan Kementerian Kerja Raya terpaksa berhadapan dengan satu insiden yang amat memilukan negara. Puluhan terkorban di tanah runtuh di Batang Kali, jalan ke Genting Highland itu. Jadi ini merupakan satu ujian juga bagi Datuk Seri dan juga pasukan Kementerian Kerja Raya, kerana jalan yang dilalui oleh masyarakat saban hari itu merupakan jalan persekutuan, dan tanah yang dia runtuh ataupun lari daripada kawasan asal itu menghempap ataupun menimbus anak-anak kita dan sebagainya. Apa perasaan Datuk Seri ketika itu? Memang ketika itu sedih lah, seperti mana semua yang perasaan memang sama lah, kerana kejadian yang merenggut nyawa beberapa orang, ya. Jadi ialah tekanan di kementerian tadi saya sebut berlainan. Ya, walaupun dia tidak tertekan setiap sepanjang masa, tetapi apabila ada masalah, memang ada masalah. Bila monsun, banjir dan yang kita alami setiap beberapa minggu di kementerian ini, sejak saya angkat sumpah jadi menteri, saya sebulan lebih tu tak dapat peluang dah balik ke kawasan. Sebab apa? Ya, kejadian-kejadian banjir dan sebagainya, tanah runtuh, dan kami melawat. Saya dengan pasukan atas lah di kementerian dan juga JKR Malaysia turun padang, ya. Kami menggunakan kenderaan kereta jalan. Saya ingat saya dah fahamkan lebih 800 km lah. Kita pergi ke ke Komusang di Kelantan, lepas tu tengok beberapa tempat yang terkesan oleh banjir. Lepas tu balik melalui jajaran Terengganu, tengok juga di mana jalan yang juga rosak kerana banjir, dan balik ke Kuala Lumpur. Jadi lepas tu memang saya juga pernah turun tengok sendirilah kejadian di Batang Kali tu. Ya. Walaupun jalan tu jalan JKR negeri, ini mesti dipahami, ya. Jalan ni dia berbeza lah, siapa berkuasa tentang jalan, sesebatang jalan tu. Jadi jalan itu di bawah Kausilia ataupun Kerajaan Negeri Selangor. Tetapi kami pergi turun padang, kita membantu memberi pandangan dan sebagainya
technical advice Ya. kepada mereka yang terlibat. Jadi lepas tu kita juga buat bantuan lah, memerlukan bantuan yang diperlukan. Dan saya berkesempatan juga pergi ke Negeri Sembilan. Di dekat Kuala Pilah tu ada sebatang jalan Perda, yang jalan tu memang jalan persekutuan, Federal Road, walaupun jalan kecil masuk ke ladang di Perda, tapi jalan tu memang di bawah naungan kerajaan persekutuan. Jadi tanah runtuh kita buat juga, bukan hanya buat lawatan, perlu juga kerja-kerja untuk membina jalan untuk alternatif buat sementara. Tunggu kita sekarang buat kerja-kerja pembinaan semula, ya, membaik pulihkan jalan itu. Ya, Datuk Seri, kita menghadapi musim timur laut yang agak parah tahun ini, terutamanya di negeri Pantai Timur, termasuk juga di beberapa batang jalan utama di negeri Sabah. Jadi di mana status keadaan untuk membaik pulih jalan-jalan yang terputus ataupun tanah runtuh dan juga menambah baik infrastruktur ini, dan bagaimana kerja-kerja pembaikan dan pemantauan? Ya, sebenarnya kejadian ni curun runtuh, kerosakan jalan kerana banjir musim ini memang musim ini memang berjadilah, ya, berlaku. Jadi di peringkat KKR ini ataupun di peringkat Jabatan Kerja Raya di pusat ini, memang kita bekerjasama, berurusama dengan pihak tempatan. Kalau jalan tu jalan negeri, kita berurus bersama dengan pihak di negeri, ya, kerajaan negeri, JKR negeri. Kita bantulah. Jadi untuk JKR pusat ni kita tertumpu kepada mana jalan tu jalan federal tadi ataupun persekutuan, lebuh raya, ya, jambatan-jambatan besar, bangunan yang terkesan oleh curun runtuh dan sebagainya. Sebenarnya apabila saya masuk ke kementerian ini, saya dapat taklimat untuk mengetahui kesemuanya tentang apa tanggungjawab, apa kemampuan dan sebagainya. Saya agak tekan sedikit lah, kerana keperluan memang ada banyak, ya, tetapi kita mungkin ada terhad sedikit dari segi kemampuan kewangan yang ada pada kita. Sebab itu saya mohonlah untuk masa mendatang ini minta bajet yang kita pohon tu tidak dikurangkan, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan untuk penyelenggaraan jalan-jalan, dan juga untuk kita memastikan kita boleh buat preemptive action kepada mana-mana curun yang agaknya nampak mungkin boleh terjadi nanti keruntuhan runtuh. Sebab di peringkat di Jabatan JKR dah ada data ataupun maklumat di mana dah dikenal pasti tempat yang berkemungkinan besar akan curun ni akan runtuh, dan kejadian runtuh tanah ni boleh dalam kalau kita tak buat apa-apa pun. Tapi oleh kerana kewangan kita agak terhad, kita buat untuk lebih reaktif. Maknanya kalau terjadi baru kita baiki. Ya. Okey, bagaimana Datuk Seri Alex melihat pembangunan infrastruktur yang sudah pun dimulakan, terutamanya di bawah pemantauan Kementerian Kerja Raya seperti lebuh raya Pan Borneo, begitu juga beberapa infrastruktur besar seperti Sarawak Sabah Link Road misalnya. Di mana status sekarang? Kerana rakyat ingin melihat kemajuan projek-projek besar ini, kerana ini merupakan antara projek nukleus ataupun projek yang penting untuk menambah baik sosioekonomi rakyat. Ya, betul. Projek ini Pan Borneo Highway ini, lebuh raya Pan Borneo, memang boleh kita katakan yang sangat-sangat penting untuk kemajuan kedua-dua Sarawak dan Sabah ini. Ia boleh dikatakan catalyst kepada pemangkin kepada pembangunan-pembangunan yang lain, ya. Lebih-lebih lagi apabila kita nak menggunakan sesebuah kawasan atau tanah di dekat sesebuah kawasan yang mana jajaran tu berada. Jadi ia juga menghubungi bandar-bandar ataupun pekan-pekan tertentulah yang besar di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi tidak boleh dinafikanlah apa sebenarnya yang kita harapkan impact daripada
projek Pen Borneo ini nanti. Jadi sekarang saya diberi taklimat oleh pegawai dan sebagainya. Dia ada kelewatan, ya. Tetapi walaupun begitu kita banggalah kerana bukan bangga kerana kelewatan, kerana kita kelewatan tu jurang dia tidak semakin besar lah. Ya. Kita dapat cuba catch up, rapatkan, ya. rapatkan sebab di Sarawak fasa 1 ni kita dah fahamkan 91% sudah siap lah, ya. Dan kebanyakannya sepanjang jalan tu memang dalam fasa 1 lah. Dan di Sabah agak ketinggalan oleh kerana atas sebab-sebab tertentu dia lewat dilaksanakan dan tapi saya memang keutamaan saya adalah apabila Yang Amat Berhormat sendiri, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu kepada saya dan juga bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof supaya kami berdua dan juga bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi melihat bagaimana program pembangunan infrastruktur asas seperti jalan-jalan ini di pedalaman, di Sarawak dan di Sabah, fokusnya kita tumpukan, dia kata. Sebab Yang Amat Berhormat kata, I want to focus on the rural development in Sarawak dan Sabah. Jadi yang penting adalah lebuh raya inilah. Okey, kita nak memasuki musim perayaan penting juga ni. Lepas ni hujung minggu ni Chinese New Year ataupun tahun baru Cina. Selepas itu ada musim perayaan seperti bulan Ramadan dan hari raya. Jadi di mana persiapan Kementerian Kerja Raya untuk memastikan semua infrastruktur utama untuk menampung peningkatan jumlah kenderaan yang akan memasuki lebuh raya dan juga jalan-jalan persekutuan dan juga jalan negeri ini berjalan lancar, Datuk Seri? Ya, saya telah difahamkan dalam perayaan seperti Tahun Baru Cina yang menjelang ini tadi akan meningkat sampai lebih 3 juta kenderaan, 36-38 juta kenderaan. Bayangkan dalam berapa hari ini jalan-jalan raya. Jadi sudah tentunya banyaklah kereta di jalan-jalan raya, di lebuh raya dan sebagainya semasa perayaan Tahun Baru Cina ni. Sebab itu ada program kali ini ada kelainan program dari yang sudah terdahulu. Kementerian JKR ataupun KKR, Jabatan Kerja Raya, LLM agensinya buat sendiri. Dari Kementerian Pengangkutan juga buat program sendiri. Tapi kelainan tahun ini 17 hari bulan Januari ini Kementerian Pengangkutan akan bersama, ya, Kementerian Kerja Raya kami lah untuk melancarkan satu program ataupun operasi bersepadu untuk kita memastikan pengguna jalan raya akan menggunakan jalan raya dengan lebih selamat. Nah, kempen-kempen itu seperti biasalah yang kita ingatkan kepada pengguna, biarlah patuh undang-undang, biarlah berhati-hati, biarlah buat perancangan terlebih dahulu sebelum turun ataupun berjalan supaya dapat ada yang boleh dielakkan ataupun kesesakan jalan tu kita boleh elakkan dan sebagainya. Dan bersedialah, cukuplah tidur sebelum pergi supaya tidak mengantuk dan sebagainya. Banyak kita memperingatkan kepada pengguna sebab kita menjamin keselamatan jalan raya itu banyak dia juga terpulang kepada pengguna sendiri. Ya. Kalaupun kita ada undang-undang, kita ada peraturan dan sebagainya, kalau pengguna sendiri kurang, saya bukan kata tidak, kalau kurang bersedia untuk menggunakan jalan raya dengan lebih selamat, sukalah kita nak mengelakkan. Jadi berkaitan dengan itu, banyak program agensi-agensi di bawah naungan Kementerian Kerja Raya, KKR, macam lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, dan juga dari Kementerian Pengangkutan, JPJ, dan juga kita dibantu oleh
PDRM, Polis Diraja Malaysia dan sebagainya. Rela pun membantu kita ya untuk dalam pengawalan untuk kita menjaga, memastikan keselamatan di masa yang agak kemuncak semasa perayaan Tahun Baru Cina dan macam perayaan-perayaan yang lain juga. Jadi ini pentinglah saya nak mengingatkan, nak beri impact sedikit kepada pengguna yang mendengar dalam program ini. Dalam masa bulan Januari hingga bulan September tahun 2022, ya, 402,626 kejadian kemalangan di jalan raya di Malaysia. Banyak. Ada seluruh negara kita lah. Ya. Daripada itu 4,379 kematian. Ya. Itu berapa bulan? 9 bulan. Ya. Jadi dalam tempoh yang sama untuk perbandingan tahun sebelum, tahun 2021, yang tadi tahun 2022. Yep. Tahun 2021 255,532 kemalangan. Ya. 3,324 kematian. Kuranglah. Tapi yang ini mungkin pada masa itu masih kita dalam PKP, COVID lah. Jadi COVID. Tapi kita walaupun kita boleh gunakan COVID ni ada kurang, tetapi bila kita buka tengok, dia melonjak ke 400,000 lebih. Itu kita terlalu tinggilah. Betul. Yang angka begini. Jadi adalah cabaran kepada semua, bukan sekadar Kementerian Kenderaan, JPJ saja, ataupun LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Kementerian Kerja Raya atau Jabatan Kerja Raya. Kesemualah, termasuk semua stakeholders, iaitu pengguna sendiri. Kita harusnya bekerjasama dan bertanggungjawab supaya kemalangan tidaklah sampai begitu, angkanya terlalu besar dan kematian terlalu banyak. Ya. Tok Seri, selain daripada jadual perjalanan yang akan dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya dan juga PLAS misalnya untuk memberikan nasihat kepada pengguna jalan raya supaya merancang perjalanan supaya mereka tidak terperangkap dengan kesesakan yang amat teruk ketika musim perayaan ini, antara keluhan masyarakat dan pengguna jalan raya itu berkaitan dengan tol plaza. Selalu kali akan berlaku kesesakan adalah di setiap keluar masuk tol plaza. Jadi selain daripada janji Kementerian Kerja Raya di bawah Lembaga Lebuh Raya untuk membuka lebih banyak lorong RFID pada April akan datang dengan jumlah yang sedia ada ini tak cukup. Adakah tol-tol plaza kita akan bersedia menghadapi ataupun membuka lebih banyak lorong smart tag ataupun touch and go ataupun RFID untuk sementara ini untuk musim perayaan Tahun Baru Cina, Datuk Seri? Sudah tentulah, sebab kita ni bukan kali ini saja. Betul. Sebab Malaysia ni kita banyak perayaan macam-macam ni. Macam-macam Tahun Baru Cina, akan menjelang pun nanti Hari Raya Aidilfitri, dan Christmas, Diwali, dan ada yang lain lagi macam Hari Kemerdekaan dan sebagainya. Jadi memang semasa itu balik kampung ini budaya kita lah ya. Hujung minggu lah Datuk Seri, memang keluar bandar lah. Pun sama juga. Jadi semua agensi-agensi terlibat sudah tentunya dah sangat-sangat perkara ini dan selalunya memang membuat persediaan yang terbaik selalunya lah ya. Jadi of course lah, semestinya lah kita pertingkatkan lah apabila Tahun Baru Cina dan masa perayaan Aidilfitri ya. Kita tambahkan lagi, pertingkatkan usaha kita untuk kita menjaminkan keselesaan dan keselamatan pengguna di jalan raya. Ada beberapa langkah kita ambil untuk membantu. Sekiranya ada keperluan, kita sediakan di tol-tol ni ada kren dan sebagainya kalau rosak dan sebagainya. Cepatlah dan responnya. Kita tambahkan mereka yang kaki tangan untuk membantu yang bertugas pada hari tertentu. Sebab itu kita jemput juga bantuan daripada rela dan sebagainya untuk membantu. Jadi untuk RFID ini memang 2-3 hari depan ni kita ada dengarlah, saya secara pribadi pun terima mesej WhatsApp dari yang tahu nombor saya lah. Ada juga kawan yang mengatakan mengapa terlalu sedikit lorong RFID ini, dan serta-merta saya panggil untuk berbincang dan kami buat perbincangan antara saya sendiri,
lepas tu JKR dan juga LLM dan juga konsesioner, ya. Syarikat konsesi untuk kami bincang, dan sebab itu saya buat kenyataan kita akan buat serta-merta pastikan sudah dikenal pasti ada 12 tol yang kita tambahkan lorong RFID ini. Tapi kita tak boleh buat segera. Kita memerlukan masa sebab ada perlunya kerja-kerja untuk pemasangan alat-alat dan sebagainya. Ya. Jadi saya diberi jaminan oleh pihak terlibat yang mengatakan sebelum bulan April nanti mungkin kita bolehlah tambahkan yang 12 tol yang telah saya umumkan. Jadi itu adalah langkah segeralah yang kami telah ambil. Untuk masa ke depan nanti kita akan melihat semua keputusan ini mestilah berdasarkan kepada data dan maklumat. Ya. Kita tak boleh buat sewenang-wenangnya, tak pilih-pilih di mana kita buat, kita just teka ini mungkin tambah. Tak boleh begitu. Jadi kita memerlukan kajian. Kita melihat dari data kita mana yang volume traffic ni tinggi. Sebab itu apabila kita nak menambahkan lorong RFID ini, ya, ia sudah tentunya kita mengambil daripada lorong yang lain yang sedia ada. Ya. Jadi saya nak jelaskan di sini. Dalam kita punya kajian, dalam kita punya maklumat, masih ada 67% pengguna jalan raya ni, lebuh raya ni masih menggunakan kaedah touch and go. Ya. Jadi kalau kita terlalu mengurangkan lorong di sana, mereka yang masih menggunakan itu akan terjejas juga. Jadi kita tak boleh kata orang to solve one problem, kita create another problem. Ya. Itu tak bolehlah. Tapi sebab itu peringkat awal ni kita hanya dapat mengenal pasti 12 tol kita boleh buat penambahan untuk RFID ini. Ya. Ya, Datuk Seri Alex, berkaitan dengan penambahbaikan infrastruktur utama dan juga menjelang Tahun Baru Cina ini, bagi rakan-rakan di Sabah dan Sarawak, pastinya lebuh raya belum siap, tetapi gangguan daripada aliran trafik yang dilakukan oleh kontraktor ini akan mengganggu sikit sebanyak orang kata pun perjalanan pulang ke kampung ataupun movement pengguna jalan raya terutamanya di Sabah dan Sarawak. Jadi adakah Datuk Seri melihat ada keperluan bagi para kontraktor menyelesaikan laluan-laluan alternatif ini ataupun laluan yang diberikan kepada pengguna supaya lebih selesa, kalau ada lubang itu diturap cepat-cepat, orang kata pun diversion tu terkena jelas dengan dia punya signage dan sebagainya. Kerana kalau saya ke Sabah Sarawak, ini antara keluhan mereka, Allah sampai sandakan tu berjam-jam itu kerana laluannya amat teruk dan sebagainya. Apa pandangan Datuk Seri Alex? Betul. Memang kita buat begitu. Kita nasihat dan kita buat arahan kepada mereka, ya. Musim hari tertentu di mana volume trafik itu tinggi, kita kata janganlah buat kerja-kerja repair dan sebagainya, tak sesuai lah. Jadi kalaulah jalan tu, lorong tu belum siap lagi, biarlah letakkan tanda-tanda tertentu untuk mengelakkan kejadian yang tidak diduga lah. Jadi kita seharusnya memastikan keselesaan pengguna semasa perayaan dan sebagainya. Jadi tapi saya merayu juga kepada pengguna lah, sebab projek ini belum siap 100%. Ya. Jadi kalau nak menggunakan laluan tu pun biarlah berhati-hati juga, ya. Sebab kontraktor pekerja-pekerja ini memerlukan masa juga, ya. Sebab itu kedua-dua pihak lah, ya. Mesti betul ansur lah. Ya. Datuk Seri Alex, berkaitan dengan pembinaan infrastruktur utama di bawah seliaan Kementerian Kerja Raya, ada isu di lapangan apabila Datuk Seri mendapat taklimat dan juga informasi daripada pegawai projek dan sebagainya berkaitan dengan kos harga pembinaan dan juga dari sudut sumber-sumber tenaga manusia, ada masalah lagi di lapangan? Ya, beginilah, sebab high level mesyuarat dan kuasa dipengerusikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendirilah, dan juga disusuli dengan
banyak lagi mesyuarat di peringkat atasan. Jadi antara beberapa kementerian yang terkesan kerana kita tidak dapat iklan borong asing yang mencukupi. Jadi kami di KKR ni, Kementerian Kerja Raya ni atau Jabatan Kerja Raya ni memang satu-satunya daripada beberapa kementerian atau bidang sektor ekonomi kita terkesan. Sebab di industri pembinaan ni saya difahamkan memerlukan tenaga buruh asing yang diperlukan bekerja di industri ini dalam satu masa ke semasa antara 400 ke 500 ribu orang. Ya? Dan buat masa sekarang, industri pembinaan kita ni mengalami masalah kekurangan 100 ke 120 ribu pekerja yang kita kekurangan. Jadi bayangkanlah kalau begitu memang projek-projek ini terkesan lah. Jadi itulah masalah besar industri pembinaan ini. Dan saya berharaplah baru-baru ini jawatan kuasa tertentu telah bermesyuarat dan ada keputusan, dan kita berharaplah masalah ini dapat kita atasi. Ya, okey sekali Datuk Seri. Ingatan Datuk Seri kepada pengguna jalan raya yang akan memulakan perjalanan pada hujung minggu ini dan juga kempen keselamatan jalan raya yang akan dilancarkan pada esok lusa ni 17 Januari. Apa pesanan Datuk Seri? Ya, pesan saya memang menjurus kepada biarlah menggunakan lebuh raya, jalan raya ini dengan kita semua selamat ya. Diri sendiri dan keluarga yang bersama dan semualah, bukanlah kita saja, pengguna yang lain yang bersama dengan kita menggunakan kenderaan mereka di jalan yang sama kita guna tu, kita juga mestilah bertanggungjawab memastikan keselamatan mereka kita boleh jaminkan. Jadi kesemua ini adalah terpulang kepada kita sendiri ya. Sebab itu peringkat awal tadi saya kata, kalau nak dah jalan balik kampung atau pergi ke mana-mana, biarlah buat perancangan awal supaya kita dapat memastikan keselamatan dan keselesaan juga semasa kita menggunakan jalan raya dan lebuh raya ini. Terima kasih Datuk Seri Alex. Kempen keselamatan jalan raya akan dilancarkan 17 Januari sepanjang musim pelancongan Tahun Baru Cina ini, dan juga Kementerian Pengangkutan memberi kenyataan bahawa kuat kuasa bagi kenderaan berat tidak berada di jalan raya dan juga lebuh raya utama antara 20 dan 21 Januari dan juga pada 24 dan 25 Januari sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kesesakan di lebuh raya dan juga jalan utama. Begitu juga dapat mengurangkan kemalangan dan juga dapat mengurangkan had laju bagi pengguna jalan raya dan juga lebuh raya di seluruh negara. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalinggi, Menteri Kerja Raya, dan itu saja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.